أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di pagi subuh yang penuh barakah ini. Diberikan kesempatan oleh Allah taala untuk bersama-sama lagi dalam kuliah tafsir siri keempat, dan Allah taala masih lagi meneruskan pemberian nikmatnya yang tidak terhingga dan tidak terkira ke atas diri kita, dihidupkan semula untuk menikmati segala nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala. Kemudiannya mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa taat dan sentiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semuanya berada dalam keadaan afiah dan sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam tempoh kita berada dalam PKPB ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin ketika ini untuk mereka yang berada di bumi Borneo, Sabah, Sarawak, telah pun melepasi waktu subuh. Pada yang masuk tadi, kalau Kota Kinabalu masuk pukul 4.53, ya mungkin siapa lagi yang tak sempat mengerjakan solat subuh, bolehlah mengerjakan solat subuh, dan barangkali bagi umat Islam di bumi Semenanjung ketika ini masih lagi belum masuk solat subuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, terima kasih pada Kadir Lalajalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fadhil Ustaz Anwar Al-Basuti, Allah barik fik. Cik Edwin William, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, Sabahun Nur. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebelum kita meneruskan sambungan tafsir bagi suratul Fatihah ini, terima kasih kepada yang sharekan, kongsikan sesi kuliah ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat untuk diri saya sendiri dan juga kepada kita semua. Dan sekiranya ada manfaat, ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala, dapatlah kita nikmati bersama-sama insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung menggunakan kitab Tafsir Ibnu Katsir, jilid yang pertama. Kita sambung berkaitan dengan basmalah. Sekiranya semalam sambung berkaitan dengan cerita At-Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafaznya dan hukum-hukum yang berkaitan. Hari ini insya-Allah kita akan masuk pula dalam ayat suratul Fatihah. Antara ayat suratul Fatihah itu adalah basmalah. Jadi insya-Allah kita akan melihat beberapa sudutlah apa yang ada, apa yang disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu makna bagi Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kita pun maklum, kita pun faham kan apa maksud Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah
Mana disebut pula sifat bagi Allah Ta'ala itu apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Iaitu sifat pemurah Allah Ta'ala. Ar-Rahim, sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bila mana membuka kitabullah lalu membacanya, maka mereka akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan para ulama sepakat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surah An-Naml. An-Naml. Di antara surah-surah dalam Quran ini, iaitu surah An-Naml. Kemudian, ada pula mereka ini berbeza pendapat. Biasalah, dalam Quran, setiap surah-surah akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada ulama yang berpendapat antara dikata Bismillahirrahmanirrahim itu yang terdapat dalam surah An-Naml itu adalah salah satu ayat di dalam surah itu. Namun pandangan ini jarang-jarang kita dah seperti mana disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian kita melihat kalau kita buka mushaf Quran, maka akan dimulakan Bismillah, kecuali satu tempat. Iaitu dalam surah Al-Bara'ah ataupun surah Taubah. Tempat ini tiada dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi semua ni, selain daripada itu, semuanya ada disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dalam ketetapan sama ada ia termasuk di dalam ayat surah itu, mana basmalah itu, bismillah itu, termasuk, adakah ianya termasuk dalam surah itu ataupun sekadar kita hanya memulakan bacaan sahaja bismillah dalam surah tersebut. Okey. Semua surah dimulai dengan bismillah. Okey, kecuali dalam surah Bara'ah. Kemudian ada surah-surah walaupun dimulai dengan bismillah, tapi dia hanya sekadar sunat pada menyebutnya sahaja, tidak termasuk pada ayat tersebut. Ini perbezaan ulama ni. Khususnya dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah, Bismillah itu ada yang mengatakan bahawa termasuk dalam ayat suratul Fatihah. Sab'a mathani itu, mana 7 ayat itu termasuklah Bismillah. Kemudian ada ulama pula berpendapat bahawa Bismillah itu tidak termasuk pada ayat dalam suratul Fatihah. Ini beza pendapat. Ini kita kena tahu, kita kena faham. Sebab ia melibatkan ibadah kita. Bila melibatkan ibadah, bila kita buat sesuatu, kita ada dalil yang mana bila menyentuh pada ibadah ini, dia berdasarkan dalil dulu. Jadi kita tak boleh buat. Selagi mana tak ada dalil, kita tak boleh buat. Itu asasnya pada ibadah. Jadi oleh kerana adakah basmalah itu termasuk dalam suratul Fatihah ataupun tidak. Ini kita kena tahu. Maka di sini juga ada perbezaan pendapat ulama. Ini kena faham. Kena ada perbezaan pendapat ulama berkaitan dengan Bismillah ini termasuk pada ayat suratul Fatihah ataupun tidak. Ini kalau kita dapat faham tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, maka tiadalah keraguan kita di dalam mengerjakan ibadah kita, terutamanya dalam solat. Okey. Dalam satu riwayat, riwayat bahawa Nabi SAW, daripada Ibnu Abbas, menyatakan bahawa Nabi SAW ini tidak mengetahui pemisah surah-surah dalam Al-Quran ini sehingga turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ayat Bismillah ini turun dalam surah An-Naml, kalau tak silap saya. Ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Turun ayat ini, maka Nabi SAW dengan adanya Bismillah ini, maka dapat memisahkan surah-surah yang ada 114 surah dengan Bismillah ini. Di antara fungsi Bismillah ini, memisahkan bacaan pada surah-surah yang lain. Itulah tuan-tuan,
Kalau kita melihat hukum-hukum berkaitan dengan bismillah pada surah-surah selain daripada bismillahirrahmanirrahim yang ada pada suratul Fatihah. Ini kita kena tahu hukumnya. Kemudian, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, Imam Malik dan Abu Hanifah berserta para pengikutnya berpendapat bahawa basmalah itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Basmalah itu tidak termasuk di dalam ayat Al-Fatihah. Tidak juga pada surah-surah lainnya. Namun menurut Daud, basmalah terletak pada awal setiap surah dan bukan bagian darinya. Imam Malik dan Abu Hanifah, kan, disebut Maliki ataupun Hanafi, menyebut bahawa basmalah itu bukan pada ayat Al-Fatihah. Bila menyebut bukan ayat pada Al-Fatihah, ini ada perbezaan. Ini perbezaan. Perbezaan pertama, untuk menyatakan, menentukan basmalah itu termasuk di dalam suratul Fatihah ataupun tidak. Ini sudah berbeza. Para ulama pun beza. Bila ada perbezaan ini, maka situ ada perbezaan dari segi sudut bacaannya pula. Sama ada dijaharkan, dijelaskan ataupun tidak. Bila sudah ada perbezaan tadi, maka juga ada perbezaan pada sudut bacaan. Sama ada dijelaskan ataupun tidak. Maknanya kat situ keyword kita yang kena faham agar kita tidak terkeliru. Kadang ada orang pergi haji. Ada orang pergi haji. Sampai sahaja di Mekah, imam di sana tak baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sanggup mufarakah. Beritahu para pembimbing haji. Dia kata, dia tak maulah sembahyang di situ. Dia kata, kenapa? Sebab imam tak baca bismillah. Tak sah sembahyang dia. Maka relax. Itu pentingnya ilmu. Kita kena mengetahui perbezaan ini agar kita tidak keliru. Bagi kita, ianya tidak sah. Sebab kita tak tahu. Bukan tak sah, tetapi kita tidak tahu apakah sebenarnya dari segi sudut khilaf, dari segi sudut pembacaan basmalah pada suratul Fatihah. Kemudian Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, menurut satu riwayat, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, di antara riwayatnya mengatakan, ataupun Ishaq bin Rawahai, Abu Ubaid Al-Qasim Salam, menyatakan bahawa Al-Fatihah, basmalah itu dijaharkan, dibaca secara jelas. Kerana apa? Sebab dia termasuk di dalam ayat suratul Fatihah. Macam kita lah, kita. Bila baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, maka kita baca secara jahar. Kita baca secara jelas. Adapun mazhab-mazhab yang Hanafi, Maliki dan sedikit riwayat daripada, ataupun ada riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Hanbali, dalam mazhab Hanbali, menyatakan bahawa suratul Fatihah itu tidak termasuk di dalam ayat basmalah itu tidak termasuk dalam suratul Fatihah, maka dibacakan secara sirriyah. Bukan orang tak baca, tetapi dibaca secara sirriyah, dibaca secara senyap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca secara sirriyah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terima kasih Puan Cik Zaharah, Kak Suzy, Cik Muhammad Aris pada pagi ini. Terima kasih yang turut berkongsi, mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Dalam satu kitab riwayat Sahih Al-Bukhari meriwayatkan bahawa dari Anas bin Malik, dia pernah ditanya bacaan bagaimana Nabi SAW membaca bismillah itu. Membaca bismillah. Kan? Ditanya kepada Anas bin Malik. Kenapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ni di antara yang dekat dengan Nabi seawal umurnya yang sangat muda.
Anas bin Malik ni di antara yang didoakan oleh Nabi SAW. Doanya macam mana? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kemudiannya doanya tambah lagi. Dibanyakkan hartanya, dibanyakkan zuriatnya. Nabi ni doa atas Anas bin Malik di atas permintaan ibu kepada Anas. Nabi SAW berkunjung ke rumah Anas bin Malik, lalu ibunya minta supaya Rasulullah SAW mendoakan Anas. Jadi Rasulullah minta 4 perkara. Pertama, doakan 4 perkara. Pertama, Allah mafaqihu fid din. Maknanya diberikan kefahaman agama kepada Anas ini. Wa alimhu ta'wil. Hebat siksa ta'wilnya. Maknanya ilmu ta'wilnya. Kemudiannya didoakan supaya dia ini ramai zuriatnya. Kemudian yang banyak hartanya. Bayangkan tuan-tuan, bila Rasulullah doa ni, mana doa Rasulullah SAW itu mustajab. Tuan-tuan, kita melihat Anas itu juga hebat. Dan di antara yang berkhidmat dengan Nabi seawal umurnya, kalau tak silap dalam satu riwayat mengatakan 9 tahun. Sudah pun ibu kepada Anas ini melepaskan Anas untuk berkhidmat kepada Nabi SAW sehinggalah dia menjejaki ataupun masuk umurnya, tak silap saya, daripada 10 tahun ke 20 tahun. Bayangkan beberapa tahun dia menjadi khadam kepada Nabi SAW dan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Tengok. Kalau kita tengok ni tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Sangat hebat lah. Apa yang kita boleh dapat dalam peristiwa ini? Mana peristiwa bagaimana Ibu Anas ni bila berkunjung dengan Rasulullah SAW di rumah, maka ibu ni minta supaya Rasulullah doakan anaknya. Itulah tuan-tuan. Kalau kita ni, siapa-siapa pun orang soleh, ulama, apatah lagi ulama yang datang berkunjung ke tempat kita, tidak pun ke rumah kita, ke tempat kita, contohnya buat majlis di mana, di masjid kah, di surau kah, tuan-tuan ambil peluang, bawa anak ni jumpa dengan orang soleh, orang alim tersebut. Dan minta didoakan. Sebab itulah Ibu Anas buat terhadap anaknya yang masih kecil itu. Bila Rasulullah berkunjung ke rumah, maka Rasulullah SAW pun Ibu Anas ni minta supaya Anas ni didoakan. Maknanya ini satu perkara yang baik yang perlu kita contohi. Maka didoakan. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang soleh, orang alim, orang yang baik-baik ni, tuan-tuan, mintalah. Mana tahulah, sebab itu Allah Ta'ala mustajabkan doa tersebut. Minta didoakan. Itu pentingnya tuan-tuan. Kita pun dengan siapa pun, kalau boleh kita minta pada, doakan untuk saya, doakan untuk kita semua dan sebagainya. Sebab doa ini adalah ibadah. Jadi, itu satu. Bayangkan tengok. Yang keduanya kita melihat bila Ibu Anas ni melepaskan Anas bin Malik kepada Rasul SAW, dia kata Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi SAW. Apa maknanya? Betapa besarnya manfaat bila seseorang itu dapat berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Dalam pengajarannya, betapa besarnya manfaat bila kita ataupun anak kita boleh berkhidmat dengan alim ulama. Bukan ilmu sahaja dia dapat, tetapi dia akan dapat adab, dia akan dapat akhlak daripada gurunya. Jadi kita melihat bagaimana Ibu Anas ni melepaskan Anas bin Malik untuk menjadi khadam kepada Nabi SAW. Akhir sekali Anas ini macam mana? Anas menjadi sumber rujukan, terutamanya kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan diri Rasulullah SAW ataupun berkaitan dengan hukum hakam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, dalam satu riwayat, ditanyakan kepada Anas bin Malik, bagaimana bacaan Nabi SAW, iaitu basmalah ni. Bagaimana bacaannya? Maka, ia menjawab, kanas qira'atuhu maddan, thumma qara'a. Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah, yamuddur rahman, wa yamuddur rahim. Maksudnya bacaan beliau itu kalimah demi kalimah. Anas bin Malik menyebut bacaan beliau itu kalimah demi kalimah
sesuai dengan panjang pendeknya. Ialah Bismillahirrahmanirrahim. Di sana bila baca bismillah ni dia ada panjang pendeknya. Bismillah, la tu dua harakat. Bismillahirrahman, ma tu dua harakat. Nirrahim. Situ boleh 4 ataupun 6 harakat, 2, 4. 6 harakat. 2, 4, 6 harakat. Itu bolehlah panjang. Jadi kena panjang pendek kena. Mad tu kena jaga. Dalam baca Quran ni tuan-tuan, panjang pendek kena jaga. Mad asli, panjangnya 2 harakat. Itu kena jaga. Mad tabi'i, dipanggil mad tabi'i ataupun mad asli. Jadi kena baca 2 harakat. Orang baca Quran ni, kalau panjang pendek tak ngam, kita dengar pun susah hati. Jadi, dalam ilmu qiraatul Quran, dalam membaca Al-Quran ni, tajwid itu adalah sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Dia cantiklah tuan-tuan, hari ni kita kalau nak baca Quran, maknanya dengan menggunakan buku Iqra. Daripada Iqra 1 hingga Iqra 6. Itu biasalah kan. Jadi kalau kita melihat Iqra 1 sehingga Iqra 3, kita melihat itu asas. Bunyi, macam mana bunyi setiap huruf hijaiyah itu. Kemudian masuk panjang pendek mad asli. Alama, alima. Kan dalam Iqra tu, ngam sudah. Kuasai 1, 2, 3. Kan? Bila kita kuasai 1, 2, 3, maknanya 4, 5, 6 ni, dia orang kata jadi mudah lah. Dia jadi senang. Cuma belajar lagi sudah. Waqafnya, segi mat-mat yang lain, yang boleh berapa, kata 4 harakat, 6 harakat. Ada segi suruh yang penting. Tuan-tuan, dalam Quran ni rugi kita kalau tak boleh baca Quran. Sangat-sangat rugi. Kan? Quran ini kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh supaya dia menjadi dalamkan kehidupan kita. Ada orang mulia tuan-tuan disebabkan dia baca Quran saja. Tiadalah amalan yang dia buat melainkan dia baca Quran sahaja. Tapi dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah diceritakan kan, orang yang berkaitan dengan Al-Quran ni kan, pernahlah macam-macam kita dengar cerita sebelum ni. Bila ada satu projek pembuatan jalan, maka projek buat jalan tu terkena dengan satu kawasan perkuburan. Namun tidak semualah, cuma sipi saja, tepi je. Yang kebetulan itu ada satu kuburan yang perlu dipindahkan. Bila sudah mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama dan pelbagai pihak, maka diizinkan untuk dikorek semula dan dipindahkan kuburan itu. Bila dikorek, tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Bila dikorek, tengok-tengok jenazah yang ada dalam itu tidak terusik walaupun satu. Bahkan ibarat macam baru sahaja dikebumikan. Kan? Macam baru sahaja dikebumikan. Bahkan bila ditanya orang-orang kampung di situ, dia kata, ini sudah berpuluh-puluh tahun sudah ni dikubur. Tapi orang pelik. Kenapa jenazahnya itu tidak, orang kata, tidak terusik pun, tidak rosak pun. Tidak rosak pun. Lalu bila diperiksa ataupun diselidiki latar belakang siapakah orang itu, maka bila dilihat dan sebagainya, rupanya dia adalah seorang guru Quran di kampung tersebut. Maknanya Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan bagaimana Allah jaga orang yang kata mempelajari ataupun mengajar Al-Quran ni. Tuan-tuan dirahmati Allah, tidaklah satu pekerjaan yang diiktiraf oleh Nabi SAW melainkan pekerjaan yang berkaitan dengan Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu itu siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Belajar dan mengajar Al-Quran, Nabi iktiraf khairukum adalah sebaik-baiknya, mendapat kemuliaan. Jadi siapa-siapa yang tak boleh baca Quran, usahalah baca Quran. Ada setengah orang dia kata, ala Ustaz, biarlah
Aku tak boleh baca Quran, cukuplah anak-anakku, cucu-cucuku boleh baca Quran. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Cucu-cucu anak-anak, orang boleh baca Quran, orang boleh baca Quran tu kan untuk orang. Adapun kita, sangat rugilah. Tuan-tuan, berkorbanlah. Berkorban. Nak belajar Quran ni biar kita berkorban. Biar kita berkorban. Terutamanya berkorban segi sudut tenaga kita, dari segi sudut wang ringgit harta kita. Hari ini mungkin kita belajar, jumpa ustaz-ustaz dan sebagainya. Kata, yalah, tidak semuanya benda free kan. Sekarang ni tak ada perkara free, tak ada benda free. Kita pun tuan-tuan, kalau kita belajar sesuatu kepada seseorang, tanda kita berterima kasih, tentu sekali terima kasih kita itu bukan hanya sekadar terima kasih, bukan itu sahaja. Tentu ada sesuatu perkara yang kita boleh bagi dan dapat mengembirakan guru kita. Saya ingat lagi kata guru-guru saya dulu. Kan? Maknanya satu dia kata, bila kita menuntut ilmu ni, satu, jaga hati guru. Jaga hati guru. Mana sentiasa hormati guru, sentiasa jangan sampai guru ini kecil hati dengan kita. Kalau guru ini kecil hati dengan kita, oh ya Allah, susah ilmu tu nak mengalir kepada kita. Ilmu yang barakah nak mengalir kepada kita susah. Yang keduanya, guru saya pesan, dia kata apa? Sentiasalah menggembirakan hati guru. Sentiasalah menggembirakan hati guru. Dulu kami bila belajar, jadi maknanya kadang pakat dengan kawan-kawan. Ustaz kita tu suka apa? Apa benda dia suka? Bila benda yang dia suka, kita akan bagi, dia bertambah suka, menggembirakan hati guru itu pun boleh mendatangkan keberkatan ilmu kepada kita. Contoh kalau dululah kita belajar dulu di pondok, kita belajar dulu di sekolah kita. Bila guru kita di dalam kelas, bila dia sebut nama kita pun Allah, satu kebanggaan pada kita. Dia sebut nama kita di dalam kelas tu, satu kebanggaan kepada kita. Kenapa tuan-tuan? Masya Allah, sebut itu guru kita. Apa tadi kalau guru kita ini sentiasa mendoakan untuk kita. Jadi tuan-tuan, jadi bila kita nak menuntut ilmu, termasuklah kalau kita belajar Quran, orang kata jaga. Kita yang nak belajar, dan guru kita nak hormati, jaga hatinya untuk kita mendapat keberkatan di dalam kita menuntut ilmu. Tak kira lah guru Quran ataupun guru-guru yang mengajar kita ilmu. Dengan memanjangkan bismillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maknanya semuanya itu ada huruf. Janganlah baca sembrono, jangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Mana matnya pun tiada. Matnya pun tiada. Panjang pendeknya pun tidak ada. Jadi, kena jaga mat panjang pendek di dalam membaca bismillah. Itulah yang cara Nabi SAW menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim, kata Anas bin Malik, berdasarkan cara Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Musnad Ahmad, dalam juga Sunan Abu Dawud mengatakan, dalam kitab Mustadrak Al-Hakim yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Dalam riwayat ini mengatakan bahawa bila Nabi SAW menyebut bismillah itu, yaqta'u qira'atuh. Maka Nabi SAW membaca secara satu-satu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan dalam Quran tu, bila kita nampak ditulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis ujung tu ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat yang kedua.
Kalau kita buka masa Quran, kita nampak situ ada nombor-nombor di ujung tu, itu tandanya waqaf. Waqaf ni pun banyak jenis waqaf. Ada waqaf tam, waqaf qabih, waqaf qabih, waqaf wali, waqaf macam-macam lah jenis waqaf. Tapi bila ada huruf di ujung itu menunjukkan satu ayat dipanggil waqaf tam. Cara Nabi SAW membaca menurut riwayat dalam kitab Al-Mustadrak ini mengatakan bahawa Nabi bila membaca Bismillah ini dia yaqta qira'atuh. Maknanya apa dia? Dia satu-satu. Putus-putus. Bukan putus lah. Tapi satu-satu. Satu ayat, kedua ayat, ketiga ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Satu-satu. Kan? Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi bolehkah bacaan begitu? Boleh, tak ada masalah. Itu namanya bacaan secara wasal. Sambung. Tapi sambung dalam keadaan yang betul. Ada setengah orang sambung juga bacaannya. Tapi pada nafasnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu salah. Itu kalau dia baca begitu, maknanya dalam satu nafas, bahkan wasalnya tidak tepat, itu silap-silap hari bulan, kita risau boleh bertukar makna. Biar kita baca secara wasal, wasal itu adalah wasal yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Biar betul. Kalau nak wasal. Tapi Nabi SAW menurut riwayat tadi mengatakan bahawa bagaimana Nabi baca. Nabi baca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada basmalah kita baca satu-satu. Begitu juga di dalam surah-surah yang lain. Kalau kata waladdallin, selesai suratul Fatihah. Masuk suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baca satu-satu. Kalau kita belajar qiraah, dia adalah jenis-jenis bacaan ni. Ada yang jenis bacaan kita boleh wasalkan. Nabi baca pada basmalah pada suratul Fatihah dia baca satu. Tapi dalam surah-surah yang lain, ada beberapa jenis bacaan bismillah ni. Contohnya bacaan pertama satulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Bacaan kedua wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bacaan yang wasal. Okey. Bagaimana kalau berlaku di antara dua surah? Berlaku di antara dua surah. Bagaimana bacaannya? Contohnya waladdallin. Waqaf. Kemudian sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satu-satu juga. Okey. Bacaan kedua. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bacaan begitu. Alif lam mim. Okey. Ada juga bacaan waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dia waqaf terus. Boleh. Bacaan tu boleh. Tapi seafdal-afdalnya dibaca secara yaqta. Maknanya satu-satu. Kalau kita dalam suratul Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah cara Rasulullah SAW membaca basmalah itu di dalam surah Al-Fatihah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Siti Armah Bakar. Assalamualaikum, alhamdulillah, waalaikumsalam. Muhammad Syahrizal Muslimin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita kongsi-kongsikan
dan kita dapat manfaat bersama insya-Allah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okay, ada ulama pula berpendapat basmalah ini tidak dibaca secara jahar di dalam salat. Inilah riwayat yang benar dari 4 khulafa ar-rasyidin. Ini maknanya di antara pendapat-pendapat ulama, dikatakan ada yang tidak dibaca secara jahar. Kerana apa? Sebab diorang berpegang kepada dalil mengatakan bahawa basmalah itu tidak termasuk di dalam ayat suratul Fatihah. Masya Allah, tabarakallah. Masjid Al-Muhajirin. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Salam dari Beluran. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Siti Khadijah. Alhamdulillah. Kemudian menurut Imam Malik, basmalah tidak dibaca sama sekali, baik secara jahar maupun sirri. Mereka mendasarkan pada hadis yang terdapat kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir dan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Ini pendapat Maliki. Pendapat Imam Malik. Okey. Itu di antara pendapat-pendapat berkaitan dengan bacaan basmalah secara sirri ataupun jahari. Okey, kita ulangi sekali lagi bahawa ulama khilaf. Pertama, untuk menentukan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bila saya sebut basmalah ni, maknanya merujuk kepada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ulama khilaf menentukan basmalah itu sama ada termasuk di dalam surah Al-Fatihah ataupun tidak. Kita ambil mazhab Syafi'i, mazhab kita bahawa basmalah itu termasuk di dalam suratul Fatihah. Okey. Ada ulama kata tak termasuk. Kesan daripada itu, maka sama ada dibaca secara jahar ataupun sir, jahar secara jelas ataupun senyap di dalam soalat kita atau persoalan situ pula. Okey. Macam kita mazhab Syafi'i, maknanya apa dia? Bacaan basmalah itu dibaca secara nyaring, jahar. Kenapa? Sebab dia termasuk di dalam ayat suratul Fatihah. Adapun ulama-ulama Hanafi, Maliki, Hambali, dan Hambali ada juga riwayat lain mengatakan bahawa basmalah itu tidak termasuk dalam ayat suratul Fatihah, lalu ia dibaca secara sir di dalam solat. Itu je bezanya. Itu sahaja perbezaannya. Bila kita nampak perbezaan itu, tuan-tuan, maknanya kita kalau nak pergi ke Mekah pun tak heran. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Mekah tak baca bismillah. Bukan tak baca, disirkan bacaan bismillah. Kita tidak kelang kabut. Maknanya kita tak ada masalah. Oh, ini aku belajar dulu ni. Oh, begini. Tak ada masalah. Kan? Namun kadang-kadang yang jadi masalah itu kalau di Mekah tak berapa sangat. Tapi bila kita berada di mana? Berada di negara kita, yang mayoritinya bermazhab Syafi'i. Mungkin ada juga yang berpandangan mengambil kira pandangan Hanafi, mengambil kira pandangan Maliki, mengambil kira pandangan Hambali. Kan? Dia beramal dengan mazhab bukan mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Kau nak berpegang dengan mazhab apa pun tak ada masalah. Tapi biar kita betul-betul faham terhadap mazhab kita dan beramal daripada A to Z. Jangan main campur-campur. Kan? Kalau jadi main campur-campur ni, bahaya. Kan? Maknanya talfid dalam agama, talfid dalam mazhab ni tidak semudah itu. Oh, mazhab ni mudah, maka kita boleh ikut. Oh, mazhab ni mudah. Akhirnya sekali engkau akan mempermudah-mudahkan dalam beramal. Itu tak boleh. Maknanya amalan ni mudah. Tapi jangan kita mempermudah-mudahkan. Kenapa kalau kita bermazhab Syafi'i ini, kita ni kena follow mazhab Syafi'i. Kenapa? Supaya mudah kita beramal, tidak celaru, tidak bercerabuk, dan sebagainya. Jadi maknanya bila mazhab Syafi'i ini, boleh tak ikut mazhab lain? Tak ada masalah. Yang syaratnya, penting kau pun kena camping jugalah mazhab itu. Jangan main campur-campur itu, tak boleh.
Talfik ikut sembarangan saja. Tak boleh. Maknanya biar kita faham. Biar faham sungguh-sungguh. Dan rasanya benar-benar khilaf ni, orang kata ulama-ulama kita dulu dah selesaikan lah, pun tak ada masalah. Ini bacaan basmalah kata sir ataupun tidak ni, orang kata itu menurut beberapa pandangan mazhab. Cuma bila kita berpegang pada mazhab selain pada mazhab Syafi'i, bila engkau duduk di Malaysia ataupun duduk di negeri-negeri di Malaysia ni, kena raikan mazhab setempat. Contohnya kalau kita ditolak jadi imam, Allahu Akbar, ni makmum kita ni majoritinya mazhab Syafi'i yang membaca bismillah itu secara jahar. Jadi apa makna tuan-tuan? Maknanya bila kita baca Fatihah itu secara jahar, kita yang mungkin berpandangan bahawa aku ni berpandangan mazhab lain pada mazhab Syafi'i yang baca basmalah itu secara sir. Kena raikan lah pun orang kata makmum kita. Majoritinya di situ bagaimana? Rasanya kalau kita melihat kisah bagaimana Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i berkaitan dengan solat subuh, ini cukup famous dan contoh di dalam kita berhadapan dengan perkara khilaf. Imam Malik suruh Imam Syafi'i menjadi imam subuh. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i, berada dalam kawasan Imam Malik. Imam Syafi'i jadi imam. Bila Imam Syafi'i jadi imam, sampai pada rakaat kedua, selepas saja i'tidal, Imam Syafi'i tidak baca qunut. Lepas sembahyang, Imam Malik kata, ya Syafi'i, kau kan berpendapat bahawa qunut itu adalah sunnah. Qunut itu adalah sunat. Kenapa kau tak buat? Pendek ceritanya, tuan-tuan, apa dia nak mengatakan bahawa Imam Syafi'i kata, sesungguhnya makmum dan di tempat itu adalah kebanyakannya Imam Malik dan juga pengikut-pengikutnya. Maknanya Imam Syafi'i ini meraihkan kata pendapat mazhab setempat. Kita jangan berlebih lah. Tu para imam kita pun Masya Allah, Tabarakallah, sampai begitu meraihkan boleh. Kita ni siapalah, kita ni baru dapat ilmu sedikit, sudah kita rasa kita lah hebat daripada imam mazhab. Wa na'udzubillah lah. Jadi mana yang patut raikan. Kalau kita berpendapat bahawa basmalah itu bukan termasuk dalam ayat Fatihah, lalu bila kita berada di tempat yang majoritinya bila solat baca secara jahar dan ada bismillahnya, maka raikan. Itu tak ada masalah. Jadi tidak timbul konflik, tidak timbul kontroversi. Kan senang begitu kan? Kita ni tuan-tuan, bila sembahyang ni, tujuannya apa? Nak menyatukan. Tapi kalau kita bawa fahaman-fahaman yang bukan, mungkin pandangan agama, pandangan mazhab tu betul. Tapi oleh kerana ketidakbijakan, bahasa tu betul kata, oleh kerana kita tu tak bijak di dalam menzahirkan pegangan kita, maka akhirnya sekali akan menjadi beban, akan menjadi kontroversi kepada kita. Sedangkan dalam bab-bab begitu bukan benda yang qat'i, bukan benda yang mu'tamad, bahkan benda yang khilaf yang perlu kita raikan bersama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Terima kasih kepada Masjid Al-Muhajirin. Tadilah Masjid Al-Muhajirin. Muhammad Sya'ban Al-Jawi, Al-Fadil Ustaz Muhammad Sya'ban. Apa khabar Ustaz? Jauh dah sekarang. Alhamdulillah. Mabruk. Allah yubarik fik. Cik Muhammad Nasir, Syekh Sudais Imam Makkah juga baca bismillah secara jahar semasa menjadi. Ya betul. Bukan setakat saja Syekh Sudais membaca basmalah secara jahar di Jakarta, termasuk juga di Masjid Negara. Bila Imam Sudais menjadi imam, ialah tuan-tuan Imam Mekah. Kan, bila Imam Mekah ada bersama, takkanlah kita kita pun rasa malu kan. Tolak jadi imam. Bila jadi imam, Masya Allah, dia pun Bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan bacaan basmalah. Bukan setakat itu. Selepas saja sembahyang, kalau di Mekah tuan-tuan, lepas sembahyang, tak ada wirid-wirid. Astaghfirullah, alhamdulillah, tak ada. Di Mekah. Tapi bila Imam Syekh Sudais menjadi imam ketika mana di Masjid Negara, lepas sembahyang, dia berwirid. Kenapa tuan-tuan? Tengok. Ulama-ulama kita ni
sudah memahami bab khilaf ni sehingga meraihkan mana-mana khilaf yang perlu diraihkan. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Jadi kita ni siapa? Kita ni tuan-tuan siapa? Masya Allah berbanding dengan ulama. Bukan kata ulama mazhab. Ulama ni, Syekh Sudais Imam Mekah ni bagaimana dia keberadaannya di mana? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita pun sedemikian. Nah, bab khilaf ni tuan-tuan jangan main lah. Kan? Kalau kata nak mencari jawapan bab khilaf ni, ulama-ulama dulu sudah memberikan jawapan. Dan kita jangan terjebak dalam persoalan bab khilaf ni. Kan? Bila berlaku khilaf, kita berlapang dada. Wirid lepas sembahyang contohnya kan. Ada orang nak wirid, ada orang tak nak wirid. Tak nak wirid, jangan condemn orang wirid. Kan? Kemudiannya orang yang berwirid jangan pula condemn orang tak berwirid. Macam-macam. Hari ni kita ni bila kata orang condemn wirid ni bid'ah lepas sembahyang begini. Itu jadi masalahnya. Kemudiannya yang orang berwirid pun condemn juga orang tak berwirid. Alah kata pemalas nak wirid apa semua. Dua-dua kali akhirnya masjid bukan tempat penyatuan tapi masjid tempat pergaduhan. Ini berlaku. Tapi kita tak mau begitu. Itulah tuan-tuan bila orang, kalau saya lah, orang tahu kata timbulkan hal-hal khilaf ni, kadang-kadang kita malah nak menjawab. Kenapa malah nak menjawab? Sebab supaya kita tak mau orang jadi berpecah. Okey, pandanganmu tak wirid? Okey, silakan. Tak ada masalah. Tapi jangan halang orang yang berwirid. Orang yang berwirid pula, silakan, teruskan. Tetapi jangan berburuk sangka orang tak berwirid. Itu kan jangan begitu. Yang pentingnya asasnya kena ada ilmu. Itu sangat-sangat penting. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Suasana sekarang ni kalau di Kota Kinabalu ni, di kawasan Kepayan, orang kata macam hujan. Hujan. Alhamdulillah pagi ni hujan ni kan. Macam mana keadaan cuaca tempat tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa keutamaan basmalah? Keutamaan basmalah ni. Dalam satu hadis Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wuduk bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Maknanya tuan-tuan, bismillah itu termasuk dalam perkara sunat dalam kita berwuduk. Makanya sunat kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kena baca bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk dalam toilet pun, nak masuk dalam tandas pun, jangan baca dalam tandas, di luar tandas. Nak masuk dalam tandas tu, mulakan dulu bismillah, kemudian baca doa yang masuk dalam tandas. Ataupun basmalah ni, bacalah setiap apapun pekerjaan kita. Pekerjaan tidak bertentangan dengan syarak lah. Kan? Apapun pekerjaan, nak pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai seluar, bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk dalam kereta, bismillahirrahmanirrahim. Nak naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, nak minum, semua. Yang penting pekerjaan ini tidak bertentangan syariat. Jangan pula tuan-tuan, jangan pula kita ni buat kerja haram, mula dengan bismillah pula. Contoh, tikam nombor ikur, bismillahirrahmanirrahim. Mudahan barakat dan kena. Dia tak boleh lah. Maknanya, tikam nombor ikur itu adalah haram. Ataupun dia tengah tunggang lihing. Lihing ini arak lah kan. Lihing. Ada antara jenama-jenama yang ada di Sabah lah kan. Lihing, bia, kasbat apa semuanya. Tunggang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya tetap haram. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala. Bazid Aziz daripada Muar GDT. Jelas. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian, ketika mana saat hendak makan, berdasarkan hadis sahih Muslim, Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar Ibn Al-Khattab, kata apa? Qul bismillah, wa qul biyaminik, wa qul mimma yalik. Ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat darimu. Ini adab. Nabi ajar adab kita berkaitan dengan makan. Makan pun diajar tuan-tuan, takkanlah benda-benda yang besar tak diajar. Benda makannya, benda makan sahaja. Nabi hebat. Hadis ni hebat. Bagaimana Nabi SAW pernah mengajar kepada Umar Ibn Al-Khattab berkaitan dengan bismillah, adab bismillahan. Apa dia adab bismillah ni? Pertama Nabi sebut qul bismillah.
Bila nak makan ni, kul bismillahirrahmanirrahim. Maka baca, ada yang ajar doa Allahumma barik lana fi ma razaqna. Silakan. Tak ada masalah. Tapi mulakan dengan bismillah. Yang kedua adabnya, makanan dengan tangan kananmu. Tangan kananmu. Jadi makan dengan tangan kanan. Saya angkat tangan sebelah ni. Ini tangan kanan saya. Mungkin tempat tuan-tuan nampak macam sebelah kiri. Tapi ini tangan kanan saya. Ini kiri. Makan tangan kanan. Jangan makan tangan kiri. Tapi biasanya rata-rata kalau orang makan pakai tangan ni. Pakai tangan lah. Bukan pakai sudu. Makan pakai tangan ni, dia makan dengan tangan kanan. Ada orang makan tangan kiri. Pelik makan tangan kiri ni. Kan? Cuma sekarang kita melihat, bila orang makan menggunakan sudu. Tak apalah perbahasan, tak sunnah, itu lain cerita. Cuma bila makan menggunakan sudu, biarlah kita pegang sudu itu sebelah kanan. Mungkin ada setengah kita, dia kata, Ustaz, aku dah biasa. Sebab orang kidal ni, dia kata, pegang dengan sudu itu sebelah kiri. Itu kita kena ajar, tuan-tuan. Anak saya ada 2 orang kidal. Tapi bila makan menggunakan sudu, kena ajar sedari awal supaya dia pegang sudu sebelah kanan. Jangan terbiasa. Jangan terbiasa. Kalau kita marah, makan sebelah kanan, dia pegang sudu. Tapi makan menggunakan tangan kanan. Sebab kenapa? Ini diajar oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar Ibn Khattab, bukan Umar Ibn Khattab, minta maaf, bukan Umar Ibn Khattab, Umar bin Abi Salamah. Maknanya Umar bin Abi Salamah yang Nabi ajar, dia kata bila makan baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, dan yang ketiga ambillah makanan yang dekat darimu dulu. Bila kita tuan-tuan berhidang, biasalah kita kalau makan ni berhidangan. Jadi bila makan, ambil dahulu makanan yang dekat dengan kita. Contohnya lah kalau kebetulan di depan pula tuan-tuan yang ada sayur. Kemudian yang ayam tu jauh sikit daripada kita. Mana yang dekat, ambil tu dulu. Baru ambil yang jauh. Tu adabnya. Tuan-tuan, adab ni walaupun nampak kecil, tapi inilah ajaran yang Nabi SAW ajar kepada kita. Adab dapat dipraktikkan dalam keluarga kita bila kita nak makan. Kena tengok. Yang penting bapak tu mula dululah. Janganlah pula kita tak tunjuk contoh kan. Maknanya kita kena mula dulu. Tengok makan. Okay, semua baca doa. Ucap bismillah. Kita tengok. Makan tangan kanan semua. Okay. Kemudian tengok. Ambil yang mana dekat dulu. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya itu menunjukkan bahawa adab. Nabi ajar adab ketika nak makan, khususnya dalam bab basmalah ni kepada Umar bin Abi Salamah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Siti Armah Bakar. Ustaz, sekiranya bacaan Al-Fatihah imam jelas salah dari segi makhraj dan tajwid semasa solat, apa yang patut kita buat sebagai makmum? Kalaulah kesalahan, contohnya dalam bacaan suratul Fatihah itu, kesalahan yang lahnul jali, kesalahan yang besar yang membawa kepada perubahan makna, apa yang makmum kena buat? Mufarraqah. Contohnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dah siratal ladzina an'amta alaihim. Dia baca siratal ladzina an'amtu. Maknanya asal baris ta di atas, dia tukar kepada tu, an'amtu. Maka ketika itu pertama co-pilot lah yang kena tegur dulu. Maknanya siapa yang duduk belakang imam tu kena tegur. Tu penting tuan-tuan. Kedudukan bila berjemaah ni, imam di belakangnya pastikan orang yang tahu menggantikan imam kalau sekiranya imam terbatal. Itu sangat penting. Kan? Jadi bila orang duduk belakang imam tu main peranan. Kalau dengar itu siratal ladzina an'amtu alaihim, maka ketika itu dibetulkan bacaannya. Siapa yang betulkan ataupun siapa yang tegur? Maka yang tegur itu adalah ni, kita punya belakang ni, co-pilot ni. Pembantu imam di belakang ni kan.
Kalau tetap juga dia sedemikian, ketika itu makmum boleh mufarraqah. Dia boleh buat sorang-sorang. Niat mufarraqah daripada imam, kemudian meneruskan solatnya. Okay, terima kasih kepada Siti Armah Bakar. Tanpa ruli pun hujan lebat ini aina sajuk, kata si Zahargan. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itu di antara keutamaan basmalah. Dan satu lagi tuan-tuan. Apa keutamaan basmalah ni juga? Menurut di antara disunnahkan membacanya iaitu ketika mana berjima. Berjima ni antara suami dan isteri. Berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau anna ahadukum idza arada an ya'ti ahlahu qala bismillah. Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitani wa jannibish syaitana ma razaqtana. Fa innahu in yuqdar bainahuma waladun lam yadurruhu asy-syaitanu abada." Seandainya seseorang di antara kalian apabila hendak mencampuri istrinya, maksudnya suami isteri, membaca dengan nama Allah. Kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kata nak bersama dengan suami isteri ini, dahulukan dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan nama Allah. Jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Ini doa. Doa bagi suami isteri. Selain daripada mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ada satu doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Maknanya, kalau yang belum hafal, boleh hafal lah. Ambil manfaat daripada apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Doa tu cantik tuan-tuan. Dia kata, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Jika Allah mentakdirkan anak melalui hubungan keduanya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Itu indahnya tuan-tuan agama kita. Bila bagaimana dalam perkara ini pun diajar. Ada doanya, apa semua cantik tuan-tuan. Ikut follow sahaja. Kan? Tapi nak begitu kata apa? Bismillah. Jangan tinggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta nak masuk tandas, hatta kita nak makan, hatta kita nak apa? Bersama antara suami isteri. Kemudian disebut juga kalimah Allah. Allah yang bismillah, dengan nama Allah. Allah. Dan ini banyaklah perbahasannya. Sudut ulama mengatakan apakah makna Allah. Kesimpulannya tuan-tuan, Allah, kalimah Allah ini dalam bahasa Arab, orang kata dalam bahasa Arab, kajilah apapun, kalimah Allah ini, maknanya tiada makna yang khusus, tak ada makna. Itu memang nama Allah. Nak kata maknakan apa dia? Tak ada. Ada juga nama-nama Allah yang disebut di dalam satu hadis Nabi SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan min ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. 100 kurang 99 lah. Barang siapa yang dapat menguasainya, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Maknanya Allah, kemudian ada lagi 99. Itu adalah merujuk kepada sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga nama. Tapi kalimah Allah, Allah tu sendiri, maknanya orang Arab, pakar bahasa Arab pun nak nafsir macam mana, memang tak boleh tafsir lah. Jadi menunjukkan bahawa tingginya kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama Allah ni banyak dan ada 99 nama Allah. Kuasainya. Kuasai. Mana kuasai tuan-tuan? Kita boleh hafaz. Hari ini kita syukurlah. Asmaul Husna. Asmaul Husna kan. Biasanya kita laungkan. Kita dari kecil sampai besar pun kita biasa mendengar. Walaupun kadang-kadang ingat-ingat lupa kan. Tapi kalau secara berjemaah kita nyanyi, insya-Allah boleh ingat. Tapi kalau seorang-seorang kadang-kadang ingat-ingat lupa juga kan. Tapi kuasai. Maknanya siapa yang kuasai
Asmaul Husna ini dakhalal jannah, kata Nabi SAW. Dia akan masuk syurga. Ini satu kelebihan. Maka cuba-cubalah tuan-tuan. Maksudnya kuasainya apa dia? Pertama kita kena hafazlah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa. Itu bakal carilah. Mari kita tengok. Nama-nama Asmaul Husna tu pun kita boleh tengok, kita boleh dalam Google pun ada juga. Tekan je Asmaul Husna akan keluar. Bila dinasyidkan, maka kita pun tengok. Sering kita dengar, sering kita ikut, lama-lama kita akan jadi ingat. Hanya sekadar itu saja kita kuasai, tidak. Kita kena kuasai juga dari segi sudut makna Asmaul Husna itu. Saya teringat lagi tuan-tuan satu buku yang dikarang dan dikuliahkan. Tiap waktu dikuliahkan ketika mana hayat Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat. Mananya Menteri Besar Kelantan, mantan Menteri Besar Kelantan ketika dahulu. Ada satu buku. Bukunya apa dia? Asmaul Husna. Tuan Guru syarahkan makna Asmaul Husna ni. Tuan-tuan pakat cari. Oh, cukup indah. Dan direalitkan, dikaitkan dengan kehidupan kita bagaimana. Maknanya, Asmaul Husna itu difahamkan supaya dalam hidup kita ni tuan-tuan, dalam hidup kita ni, sifat-sifat Allah Ta'ala tu boleh. Hidup kita ni dapat dikuasai oleh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kita tengoklah tuan-tuan. Mana contohnya lah. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang sifat pemurah dan penyayang. Rahman Allah Ta'ala tidak kira. Engkau beriman, tak beriman, Allah tetap bagi. Itu sifat Rahman Allah Ta'ala. Pemurah Allah Ta'ala. Hari ini kita tengok orang kaya pelbagai. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Kaya, Allah Ta'ala bagi. Orang berusaha, Allah Ta'ala bagi. Akan jadi. Itulah. Mana Rahman Allah Ta'ala tak kira. Nikmat ni dibagi. Cuma Ar-Rahim. Ar-Rahim. Sifat penyayang Allah Ta'ala ni hanyalah khusus kepada orang-orang yang beriman. Penyayang Allah Ta'ala bukan hanya sekadar mereka ini berada di atas muka bumi Allah Ta'ala. Tetapi endingnya, iaitu bila rahimnya Allah Ta'ala itu, hamba-hamba ini dimasukkan ke dalam syurganya. Maknanya ini sifat rahim Allah Ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita nak cerita apa tadi? Mana sifat-sifat, kata pemurah Allah, penyayang Allah. Pada kita ada juga sifat itu. Tapi sifat kita terbatas. Sifat penyayang Allah Ta'ala, sifat pemurah Allah Ta'ala tuan-tuan, tidak mengira keseluruhannya. Tapi kita yang ada tuan-tuan, sifat pemurah kita. Itulah tuan-tuan, dalam kita ni pun kena ada sifat pemurah. Mana memberi, pemurahnya kita. Sifat penyayang ada. Sayang pada isteri kita, kepada anak-anak kita, sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kuasai Asmaul Husna itu untuk kehidupan kita. Maka kalau kita kuasai kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka itu adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan maksud Bismillahirrahmanirrahim. Dari sudut bacaan, kita kalau baca Fatihah ni, kita mazhab Syafi'i. Kesimpulannya, kita mazhab Syafi'i, kita kena jaharkan. Kenapa dijaharkan? Dijelaskan sebab ianya termasuk di dalam ayat dalam suratul Fatihah. Bacanya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bacaan bismillah. Dibaca secara jahar. Kalau dalam solat maghrib, isyak dan subuh. Adapun zuhur dan juga Allahumma salli ala Muhammad. Zuhur dan juga asar, itu baca secara sir sahaja. Sebab bacanya pun secara sir kan. Tapi kalau kita dalam maghrib, isyak dan subuh, sama ada kita berjemaah ataupun seorang-seorang, maka kita baca secara jahar. Sunnahnya membaca secara jahar. Termasuklah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada satu hadis Nabi SAW yang mafhumnya apapun pekerjaan mula dengan Bismillah. Kalau tak dimulakan dengan Bismillah, maka disebut pekerjaan itu sebagai qati', terputus. Apa makna terputus?
iaitu terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biarlah apapun amalan kita, pekerjaan kita, yang penting pekerjaan tidak bertentangan dengan syariat, apapun mulakan ianya dengan Bismillah. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anis de Silva. Assalamualaikum Ustaz, baru jumpa Ustaz berapa hari lepas. Alhamdulillah, terubat rasa rindu jumpa Tuan Guru. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ustazah Nur Fatin Izzati Robilin. Ini qari'ah kita. Alhamdulillah, jazakallah khair ya Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah. InsyaAllah hanya sekadar itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Next, kita akan masuk ayat yang kedua, iaitu ayat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya, pada perjumpaan akan datang. InsyaAllah kalau panjang umur, pada maghrib lah insyaAllah petang ni insyaAllah. InsyaAllah. Hanya sekadar itu sahaja. Dan terima kasih kepada semua yang kongsikan, yang bersama-sama pada pagi yang penuh barakah ini. Sejuk-sejuk lagi lah. Kalau saya kawasan Kota Kinabalu ni, sebelah Kepayan ni, tengah hujan sekarang ni. Mudah-mudahan, jangan lupa bila hujan ni banyakkan berdoa seperti mana Nabi ajar kita. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, supaya kita ini sayyiban nafi'an. Kita minta kepada Allah Ta'ala hujan yang turun ini menjadi yang bermanfaat kepada kita. Ini satu manfaat sebenarnya. Hujan ini satu barakah, satu rahmat Allah turun. Menjadi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat. Kadang-kadang satu ujian kepada kita. Ujian macam mana? Ujian kalau terlalu banyak sangat hujan turun, ia menjadi bala atau menjadi ujian kepada kita. Konsepnya bila ujian, bala ni tuan-tuan, kita kena sabar. Tapi bila satu ujian nikmat dan semuanya, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Rani Bakar. Terima kasih Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Sya'ban. Cedar Lalla Jalik. Sedap nama ni. Hasaruddin. Din Syamsuddin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kuat hujan dan angin. Okey, baik-baik Din. Ini orang bisnes ikan. Siapa nak bisnes ikan, boleh cari. Siapa nak ikan, cari Din, Hasruddin, Syamsuddin, insyaAllah. Jadi hanya sekadar itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bertemu lagi akan datang. Minta maaf banyak-banyak sekiranya ada kekurangan, terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa keseluruhan kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ada yang sakit di kalangan kami, sembuhkan mereka. Sekiranya ada di kalangan kami yang diuji dengan kesempitan, maka lapangkanlah mereka. Sekiranya mereka diuji dengan rezeki, maka turunkanlah rezeki kepada mereka. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ketika ini turunnya hujan, jadikanlah hujan itu manfaat ke atas diri kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada wabak, balak dan sebagainya. Ya Allah, hindarilah keluarga kami, diri kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat daripada terkena wabak ini. Ya Arhamar Rahimin, sekiranya wabak ini di atas dosa, disebabkan dosa-dosa kami, ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Rahman, ampunkanlah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada ibu bapa kami, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ampunkanlah dosa-dosa mereka, berikanlah keafiatan kepada mereka. Sekiranya ibu bapa kami telah pergi meninggalkan kami, ya Allah, rahmatilah mereka, lapangkanlah kubur mereka, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.